Baiklah, selamat pagi murid-murid semua. Hari ini kita akan belajar salah satu kemahiran dalam sukan futsal, yaitu ball reception ataupun penerimaan bola. Oke, untuk pengetahuan murid-murid, dalam penerimaan bola ini ataupun ball reception terdapat 3 kemahiran, yaitu kemahiran menerima soul, inside dan outside foot. Oke, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai ball reception ini, mari kita saksikan video yang boleh memberikan gambaran awal kepada murid-murid semua. Dan cikgu mau kamu semua tumpukan perhatian dan perhatikan dalam video ini. Dan cikgu mau Anda semua dapat melihat apakah yang dimaksudkan dengan ball reception. The ability a player must have to control and or receive the ball, as well as keep possession of it. This aspect is indispensable, for not only does it stop the trajectory of the ball from passes or set play situations, but also command of the ball executed with efficiency makes for a quicker game. At the same time, to receive the ball and have it close to the body allows the player to immediately pass or shoot the ball with assurance and precision. It is important in ball reception to adjust the body to the ball's trajectory. Consequently, players must constantly practice this fundamental and develop their first touch on the ball. It is important to emphasize that ball reception and passing are two primary elements of futsal. Two aspects have to be considered when looking at ball reception and trajectory, the part of the foot or body that will be used. With the foot, the inside, the most reliable and efficient, with a larger ankle surface, also allowing the player to shift direction to the side with greater ease. The outside, also an efficient way, yet more difficult. It is generally used when the ball comes from the side, crossing in front of the body. The top of the foot. It is the hardest way in which to control the ball, requiring a very special skill. The ball has to be absorbed as it falls, receiving it with the top of the foot, with a top-to-bottom movement. The sole of the foot. This technique is used when the ball comes from the front and is often used in futsal for its reliability. It is important to make sure that the ball does not slip between the heel and the ground. Oke, demikianlah tadi tayangan video yang berkaitan dengan ball reception. Oke, Anda sudah serba sedikit mendapat gambaran awal apakah yang dimaksudkan dengan ball reception. Oke, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, mari murid-murid semua berkumpul, buat bulatan. Kita akan melakukan regangan badan. Kita tidak mau nanti apabila kita melakukan aktiviti, Anda semua akan merasa kecederaan nanti. Oke, mari kita mulakan regangan badan. Satu menit.
menit 40. Dua menit. Tiga menit. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini cikgu akan mengajar berkenaan dengan satu drill. Okey. Drill yang pertama ni adalah static reception. Okay. So, kalau kita tahu reception tu adalah satu penerimaan bola yang dilakukan dalam futsal atau kemahiran futsal, yang mana kita boleh lakukan dengan pelbagai cara. Okey, contohnya dengan kaki, dengan menggunakan tapak dalam kaki, iaitu inside, outside, luar kaki, ataupun kalau kita secara profesional kita boleh menggunakan dada, paha, kepala dan sebagainya. Tapi hari ini cikgu akan mengajar basic skill untuk drill yang pertama ni, iaitu sole, inside dan outside. Okey, untuk drill ni ada dua kaedah yang boleh kita lakukan. Yang pertama adalah secara sendiri, tapi kita mesti menggunakan dinding, iaitu wall. Yang kedua adalah secara berpasangan, lebih kurang jarak 4 ke 6 meter, ataupun paling kurang 2 orang untuk kita lakukan drill ni. Okey, itu yang pertama adalah sole. Untuk secara bersendirian ataupun tidak tiada pasangan, kita boleh menggunakan dinding, lebih kurang jarak 4 ke 6 meter. Okey, 4 ke 6 meter. Kita akan menendang bola dan menerima bola dalam keadaan sole. Okey, lakukan dengan kaki kiri, lepas tu kaki kanan. Lakukan selama dalam 2 minit. Kita lakukan secara dinamik. Untuk pemula kita mesti lakukan secara dinamik dulu, dan untuk drill yang seterusnya kita akan menggunakan secara statistik, iaitu pergerakan sedikit. Untuk seterusnya adalah drill yang sama, reception, iaitu reception static reception. Tetapi kaedah ini adalah kita menggunakan kaedah lain. Bukan kaedah lain, kita gunakan, kalau tadi kita gunakan tapak iaitu sole, tapi kali ini kita akan menggunakan inside, iaitu dalam kaki untuk menerima bola atau menahan bola. Contohnya, pastikan kita melakukan dengan kaki kiri, lepas tu kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Okey, supaya kita membiasakan bola pada kedua-dua kaki.
Okey, untuk yang terakhir iaitu menggunakan outside, iaitu luar kaki. Okey, sama juga lebih kurang dalam jarak 4 ke 6 meter kita menggunakan dinding. Okey, pastikan kita menggunakan luar kaki. Okey, gunakan ini. Kita akan lakukan drill ini secara statik. Okey, gunakan kaki kiri dan kanan. Okey. Okey, gunakan luar kaki. Lakuan yang kita lakukan adalah dengan cara yang betul. Okay. Okey, untuk yang kaedah atau drill yang terakhir, kita akan lakukan atau bagi demonstrasi. Cikgu akan bagi demonstrasi secara berpasangan, yang mana lebih kurang jarak 5 ke 6 meter juga. Okey, antara pelajar A dan pelajar B. Kita perlu memasing dan menerima bola dengan keadaan 3 jenis drill tadi ataupun 3 jenis penerimaan ball reception. Yang pertama menggunakan sole, tapak kaki. Yang kedua adalah menggunakan inside, dalam kaki. Dan yang ketiga menggunakan outside, luar kaki. Okay, contohnya macam ni.
Begitulah pengajaran untuk drill yang pertama. Okey, cikgu akan meneruskan untuk drill yang kedua, iaitu dynamic reception. Sekian, terima kasih. Untuk seterusnya kita akan melakukan pembelajaran reception secara dinamik yang akan dilakukan oleh para pelajar untuk meningkatkan kemahiran dan ketakasan dalam permainan futsal. Pelajar akan menggunakan 3 bahagian dalam kaki, iaitu bahagian dalam kaki, bahagian luar kaki dan bahagian tapak kaki. Untuk melakukan reception secara dinamik, pelajar akan diberikan kedudukan seperti ini. Pelajar A akan duduk di sini dan pelajar B akan duduk berserenjang dengan pelajar A untuk melakukan kemahiran ini. Mereka akan melakukan beberapa teknik dan teknik tersebut akan saya jelaskan kepada mereka sebelum mereka memulakan latihan. Okey, untuk latihan yang pertama, pelajar akan menggunakan bahagian dalam kaki untuk melakukan latihan. Di sini saya akan tunjukkan beberapa contoh untuk pelajar melakukan latihan ini dengan lebih baik dan lebih efisien. Yang pertama, mereka akan bergerak. Saya akan menunjukkan cara bergerak tanpa bola. Mereka akan berlari mengundur ke belakang dan berhenti di sini, dan mereka akan bagi bol dan mereka akan berhenti di sini. Lepas itu mereka akan bertahan pakai luar kaki, dalam kaki dan menghantar, dan mereka akan bergerak ke kanan pula dan memanggil bol untuk meminta bola dan tahan dan bagi semula kepada pelajar A, dan akan bergerak ke tengah kembali dan minta bol, akan tahan bola. Lepas itu kita akan bergerak ke kiri, minta bol, dapat bola, tahan dan hantar untuk bergerak ke tengah. Itu selesai untuk latihan yang pertama. Lakukan contoh dalam menggunakan pergerakan dengan bola. Bol. 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 Begitulah cara untuk pelajar melakukan latihan ini dengan lebih efektif dan efisien. Seterusnya kita akan melihat pelajar A dan pelajar B untuk melakukan kemahiran tersebut. On. 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 Ball. 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 Okey, kesalahan yang dapat cikgu lihat kepada pelajar adalah mereka meminta bola semasa mereka sudah sampai ke tempat yang sepatutnya. Seharusnya di dalam permainan futsal kita perlu lebih tangkas dan perlu meminta bola sebelum kita sampai kepada garisan yang telah ditanda. Sebagai contoh, bol. Di sini kita sudah hantar, dan bila kita terima tu kita dalam keadaan yang lebih sedia, bukan keadaan yang menunggu je. Okey, boleh dapat? Terima. Seterusnya pelajar akan menggunakan bahagian tapak kaki untuk melakukan drill ini. Bol. Tahan. Hantar. Bol. Tahan. Hantar. Okey, bol. Tahan, hantar. Bol. Tahan, hantar. Okay.
seterusnya akan dilakukan oleh pelajar. Ball. 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 Okey, seterusnya adalah penggunaan bahagian luar kaki. Ball. 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 Okey, bila pelajar sudah mahir, cikgu akan menambahkan latihan di mana bila mereka start di sini, mereka undur dan meminta ball. Dan sini mereka akan tahan menggunakan bahagian bawah tapak kaki. Lepas tu apabila mereka pergi kanan, panggil ball dan mereka akan menggunakan bahagian dalam kaki. Dan kembali ke tengah, ball menggunakan bahagian tapak kaki dan ke bahagian kiri akan menggunakan bahagian luar kaki. Okey. Ball. 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 Ball.
Empat. 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 Okey, baik anak murid, kita sudah selesai untuk pelajaran kepada fasa yang kedua, iaitu reception ball secara dinamik. Tahniah kepada para pelajar kerana telah melakukan dia dengan sangat berjaya dan sangat baik. Berikan tepukan bagi diri sendiri. Okey, seterusnya kita akan melanjutkan kepada aktiviti yang ketiga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Cikgu Muhammad Farid Ida Hamid Usman, kad metrik di 2018108238. Okey, seterusnya kita berada di fasa kemuncak ataupun fasa ketiga dalam pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kita akan mempelajari kemahiran reception ball ataupun cara penerimaan bola yang kita telah pelajari ataupun yang cikgu akan ajar kamu nanti. Okey, dalam fasa tersebut ataupun fasa ketiga ini, kita akan cikgu akan mengajar anak-anak murid cikgu cara bermain permainan kecil dengan menggunakan kemahiran menahan bola, sama ada menggunakan tapak kaki, sisi kaki ataupun sisi dalaman kaki dan luaran kaki. Okey, kelas kita pada hari ini dalam fasa ketiga, cara ataupun aturan permainan kecil ini dilakukan secara dalam kumpulan, dan setiap kumpulan mempunyai ahli ataupun murid seramai 5 ataupun 6 orang. Seperti yang ada pada sekarang, anak-anak murid cikgu ada 4 orang, dan cikgu akan membimbing orang cara untuk bermain ataupun cara untuk melakukan aktiviti ini dengan lebih baik agar murid-murid dapat mempelajari kemahiran tersebut. Okey, dalam aktiviti ini pelajar akan dibahagikan kepada 5 orang setiap satu kumpulan dan melakukan aktiviti secara kumpulan, iaitu dalam dalam bentuk bulatan. Okey, dalam bentuk bulatan. Okey, dalam bentuk bulatan di mana seorang cikgu akan seorang murid ataupun cikgu akan berada di tengah sini dan akan sebagai seorang leader ataupun sebagai seorang ketua yang akan memberi dan akan menerima bola tersebut secara pusingan, sama ada mengikut arah jam ataupun mengikut arah lawan jam. Okey, selepas cikgu ataupun sesiapa murid yang berada di tengah melakukan pusingan secara menahan dan memberi bola selama 3 kali pusing atau 4 kali pusingan, pelajar ataupun murid lain boleh masuk ke tengah, menggantikan kedudukan murid ataupun guru di tengah dan akan melakukan aktiviti yang sama sebanyak 3-4 kali secara pusingan. Okey, cara bermain permainan ataupun aktiviti kecil ini. Okey, jom. Okey. Okey, selepas melakukan pusingan selama 3-4 kali, ikutlah kesesuaian mengikut masa yang diperlukan. Keadaan boleh berubah di mana seorang guru ataupun pelajar yang akan di tengah akan digantikan tempat dengan
murid ataupun pelajar yang lain. Okey, jom, go. Okey. Okey, seterusnya aktiviti ini setelah mendapat permainan kecil seperti yang dilakukan tadi, murid boleh melakukan rotation ataupun berganti-ganti sesiapa yang ingin sebagai seorang leader ataupun ketua yang akan menahan dan memberi bola kepada murid-murid yang lain. Okey, dalam aktiviti ini, murid akan mempelajari 3 teknik utama dalam kemahiran menahan, iaitu menggunakan murid contoh. Menggunakan yang pertama, menggunakan bahagian dalam sisi kaki, yang mana murid akan mempelajari menahan dengan menggunakan sisi kaki. Okey. Yang kedua, murid akan mempelajari teknik yang kedua, iaitu menahan dengan menggunakan sol ataupun tapak kaki. Dan yang ketiga, murid akan mempelajari kemahiran menahan menggunakan bahagian luar kaki. Okey, dengan kemahiran yang dipelajari pada hari ini, murid bukan saja dapat mempelajari kemahiran menahan dengan baik, malah dapat mempelajari satu kemahiran baru, iaitu kemahiran memberi bola kepada lawan, sama ada menggunakan sol tapak kaki ataupun dalam kaki. Okey, aktiviti ini dilakukan secara dalam masa 10 minit, yang mana guru dan murid boleh melakukan aktiviti sesama sendiri ataupun bersama-sama untuk memudahkan guru menerangkan ataupun memberi kepahaman kepada murid cara untuk bermain dan mempelajari kemahiran tersebut. Baiklah murid-murid, itu sahaja pembelajaran kemahiran kita hari ini. Oke, bagi memastikan Anda semua tidak ada yang cedera ataupun sakit-sakit otot, mari kita melakukan cooling down. Cooling down ini penting ya murid-murid. Oke, mari kita lakukan. Cikgu akan memimpin kamu semua.
1 menit. Pas. Oke, baiklah murid-murid. Oke, secara keseluruhannya Anda semua dapat menguasai kemahiran yang telah cikgu ajarkan kepada kamu hari ini. Meskipun ada beberapa pelajar yang tidak dapat menguasai secara penuh, namun cikgu berbangga dengan pencapaian kamu semua karena rata-rata Anda paham akan konsep ball reception. Oke, cikgu minta 2 orang pelajar wakil untuk memberikan sedikit refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan 2 orang murid. Oke, baiklah, terima kasih kepada pelajar-pelajar yang sudah memberikan refleksi sebentar tadi. Oke, cikgu ulang sekali lagi apa objektif pembelajaran kita hari ini, yaitu ball reception. Ball reception terbagi kepada 3, yaitu soul, inside, dan outside foot. Oke, ingat semua pelajar-pelajar. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Oke, boleh bersurai. Terima kasih.